Selamat sejahtera belajar. Dapat dengar? Hari ini kita akan sambung perbincangan. Selangor set 1, esei soalan 8 hingga 10. Kita mungkin akan guna lebih masa lah, lebih pukul 2 untuk siapkan perbincangan 3 soalan esei ini. Darjah 8.1 menunjukkan susunan radas untuk menjalankan elektrolisis larutan kalium iodida pekat menggunakan elektrod karbon. Di sini dia guna larutan kalium iodida pekat, maka faktor kepekatan elektrolit yang akan mempengaruhi pemilihan ion untuk dinacaskan di anod. Manakala di katod adalah faktor E naught. Iaitu ion yang mempunyai nilai E naught yang lebih positif akan dipilih untuk dinacaskan di katod. Berdasarkan darjah 8.1, terangkan tindak balas yang berlaku pada anod dan katod. Penerangan anda perlu merangkumi aspek-aspek berikut. Ion yang dipilih untuk dinacas, sebab ion ini dipilih untuk dinacas, persamaan setengah bagi tindak balas yang berlaku, pemerhatian dan hasil tindak balas. Lebih baik kamu jawab dalam bentuk jadual. Okey, Winesh ada tak? Ada juga ada. Sila nyatakan ion yang dipilih untuk dinacaskan di anod. Ion iodida. Ion iodida. Mengapa ion iodida dipilih untuk dinacas di anod? Kepekatan ion iodida lebih tinggi daripada ion hidroksida. Bagus, betul. Kamu boleh send jawapan kamu dalam grup. Boleh juga, boleh. Dah buat kan? Sudah. Jadi saya sekarang sana tengok. Buku teks muka surat 37, belajar boleh rujuk faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Okey, kalau di katod Azira. Ya. Nyatakan ion dipilih untuk dinacas di katod kelima-lima ini yang pasal katod. Ion hidrogen. Betul. Mengapa ion hidrogen dipilih untuk dinacas? Nilai elektron kepiawaian ion hidrogen lebih tinggi daripada lebih positif berbanding nilai kepiawaian ion kalium. Nilai E naught. Okey, tak perlu cakap panjang. E naught sahaja. Okey. Nilai E naught bagi ion hidrogen lebih positif berbanding dengan nilai E naught bagi ion kalium. Boleh kamu hantar jawapan kamu termasuk persamaan setengah, pemerhatian dan hasil di katod.
Dalam elektrolit terdapat 4 jenis ion yang hadir. Ion kalium, ion hidrogen, ion iodida dan ion hidroksida. N ion akan tertarik ke anode. Ion iodida dan ion hidroksida. Tapi ion iodida dipilih untuk dunia cas kerana kepekatan iodida lebih tinggi berbanding dengan ion hidroksida. Manakala ion-ion yang tertarik ke katod adalah ion positif. Ion kalium dan ion hidrogen. Ion hidrogen dipilih untuk dunia cas kerana nilai inok ion hidrogen lebih positif berbanding dengan ion kalium dalam siri keupan elektropiawan. Awinesh, yang lain tu you tak payah jawab kah ini? Bersama setengah pemerhatian hasil ini. Oh, okey cikgu, saya hantar. Tulis kat kertas lah. Tak perlu tarik. Kalau larutan ini adalah larutan kalium iodida pekat, cair. Kalau cair, ion hidroksida akan dipilih untuk dinyacas di anod. Sekiranya guna larutan kalium iodida yang cair, di mana kemolaran ada kurang daripada 1 mol per dian padu. Sebab ialah ion hidroksida mempunyai nilai inok yang lebih negatif dalam siri keupayaan elektropiawai. Nilai inok itu kamu boleh tengok dari rumus ke surat 24. Okay, boleh ya? Okay, B. Ini satu sel kimia. Sila nyatakan terminal positif dan terminal negatif bagi sel tersebut. Tulis persamaan setengah bagi kedua-dua terminal. 5 markah. Zhengxian? Satu snap tahan. Eksperimen tersebut diulangi dengan menggunakan pasangan logam yang lain. Jadual 8 menunjukkan keputusan eksperimen tersebut. Berdasarkan nilai beza keupayaan, susun logam-logam tersebut dalam tertib menurun dalam siri elektrokimia. Tertib menurun bermaksud dari yang tinggi ke bawah. Ramalkan nilai beza keupayaan dan terminal positif bagi pasangan logam X dan kuprum. Terangkan jawapan anda. Seng Hong?
Semua ada tak? Ada. Step jawapan nombor 2 itu dalam grup. Okey. Okay, kita tengok soalan 8B B1. Terminal positif dan terminal negatif. Terminal negatif adalah logam yang lebih elektropositif. Itu magnesium. Jadi terminal positif adalah kuprum. Okay, persamaan setengah. Magnesium, logam yang lebih elektropositif akan cenderung. Atom magnesium akan membebaskan elektron membentuk ion magnesium. Okay, betul. Setengah persamaan bagi terminal positif. Okay, ini betul. Kerana pelajar perlu tahu ket ion yang berada dalam elektrolit yang akan tertarik ke terminal positif. Di sini ada ion hidrogen dan ion natrium. Di ion hidrogen dipilih untuk dinyacaskan kerana nilai inotnya adalah lebih positif daripada ion natrium. Boleh faham soalan 8A. Ion yang dipilih untuk dinyacas iodida, kedudukan iodida. Salah lah. Tadi jawab dengan betul, sekarang pula jawab dengan salah. Sebab ialah kepekatan ion iodida lebih tinggi daripada ion hidroksida. Bukan kedudukan tapi kepekatan. Faham, Avinesh? Faham, cikgu. Pemerhatian. Larutan berubah daripada larutan tidak berwarna berubah menjadi perang. Larutan tidak berwarna berubah menjadi perang. Itu pemerhatian. Jadi kalau ini pemerhatian ditulis depan pemerhatian, jangan terus macam ni. Hasil iodin. Persamaan keseluruhan tak payah ya. Terusnya tak perlu. So ini ialah setengah persamaan bukan persamaan sesetengah. Ada yang Azira cepat Sohong pun sama. Soalan 9. Raja 9.1 menunjukkan catat alur analisis kualitatif bagi garam X. Garam X yang berwarna hijau dipanaskan dengan kuat untuk menghasilkan pepejal hitam Y dan gas karbon dioksida dibebaskan. Di sini kamu tahulah sama ada X adalah garam nitrat ke garam karbonat. Kalau dia bebaskan gas CO2, garam X ialah garam nitrat. Sembilan A1, kena pasti garam X, pepejal Y dan larutan Z. Zenian. Tak join Wei Xiang.
Sila jawab. Cepatlah, jangan bagi masa ni semua orang. Kalau mic rosak, you boleh type. Tak dengar. Okay. Kenapa tulisan macam ni ya? Azira boleh snap dengan jelas tak? X kuprum 2 karbonat, Y kuprum 2 oksida, dan Z ialah kuprum 2 nitrat. So, huraikan secara ringkas ujian kimia untuk mengesahkan ket ion dan anion dalam larutan Z. Risha, bawah tu pun snap. Macam tak nampak ni. 2 dan 3. Azira boleh snap sekali lagi jawapan kamu? Ya, saya snap lagi. Nanti saya hantar ya. Tak payah buat dalam flowchart lah kalau sebab macam mengambil masa. Ujian ket ion dan anion. Ujian ion kuprum 2. Tuangkan larutan natrium hidroksida ke dalam tabung uji yang mengandungi larutan Z secara berlebihan. Maksudnya tuangkan larutan natrium hidroksida berlebihan ke dalam tabung uji yang mengandungi larutan Z. 2. Mendakan biru tidak larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan. Ion kuprum 2 hadir. Okay, di sini tambah perkataan larutan. Mesti tulis larutan natrium hidroksida. Untuk ujian anion, tuangkan asid sulfur cair ke dalam tabung uji yang mengandungi larutan Z. Diikuti dengan larutan ferrum 2 sulfat, bukan ferrum 3. Titiskan asid sulfur pekat secara perlahan-lahan melalui dinding tabung uji. Cincin perak terbentuk. Ion nitrat hadir. Okay, ini betul lah. Cuma kat sini tambah larutan je. Baik, soalan 3. Yunis, sila jawab. Boleh hantar jawapan. Boleh. Sorry, you jawab B. 9B. Okey. Gas karbon dioksida bertindak balas dengan air kapur
kalsium hidroksida membentuk mendakan B. Mendakan B adalah kalsium karbonat. Okey, betul ni. Cuma tulisan A tu kena jelas lah. A kena tulis macam A, bukan macam U. O pun sama. Lapan A, untuk anod, ion hidrogen dipilih untuk dengan cas kerana nilai inot ion hidrogen lebih positif berbanding nilai inot ion kalium. Setengah persamaan, pemerhatian gas tidak berwarna. Okey, yang pemerhatian tambah depan gelembung gas. Tambah perkataan gelembung. Gelembung gas tidak berwarna dibebaskan. Hasil gas hidrogen. Okay, betul. Bagus. Soalan B2. Seng Hong boleh tunjuk langkah kamu dapat tak? Saya terus jam macam ini. Bukan semua orang pandai macam kamu. Kat mana langkah kerja? Sila hantar sekali lagi ya, tunjuk langkah kerja. 9B, Raja Sembilan berdua menunjukkan eksperimen hujan emas di mana pelambang dua iodida menghablu semula dari lautan panas dengan penyejukan membentuk hablu kuning keemasan. Uraikan bagaimana pelambang dua iodida boleh disediakan di makmal. Okey, pelajar kena huraikan penghasilan garam tak terlarutkan pelambang dua iodida. Selain bahan dan radas. So, perlu kedua-dua larutan pelambang dua nitrat, 1 mol berdin padu, larutan kalium iodida, 1 mol berdin padu. Okey, bagus. Betul. Bika, 250 sen padu, rod kaca, corong turas, kertas turas. Yes. Tambahkan 50 sen padu larutan kalium iodida, 1 mol berdin padu kepada 50 sen padu larutan pelambang dua nitrat 1 mol berdin padu dalam sebuah bika. Betul. Kacaukan campuran dengan rod kaca. Turaskan hablo yang terbentuk. Bilas hablo garam dengan sedikit air suling. Keringkan hablo garam dengan kertas turas. Pemerhatian, bentakan kuning terbentuk. Persamaan kimia. Betul, seimbang. So, ini dapat humak 10 markah. Bagus, Tanya. So, nanti bagi ya langkah kerja. Okay, soalan 10. Makanan yang disimpan. So, kalau belajar macam ni dah kuat, baru bincang, kita boleh laju. Makanan disimpan dalam peti sejuk tahan lebih lama daripada makanan yang disimpan dalam almari tapuk. Semin, sila terangkan mengapa. Suhu yang lebih rendah dalam peti sejuk memperlahankan aktiviti bakteria. Okey. Bakteria menghasilkan kurang toksin. Kadar penguraian makanan lebih rendah. Okey, betul. Sila snapkan jawapan 10A dalam grup. Terima kasih. Okey.
Sekumpulan murid menjalankan 2 set eksperimen untuk menyiasat faktor yang memengaruhi kadar tindak balas. Masa yang diambil untuk mengumpul 50 siang padu gas hidrogen direkodkan dalam darjah 10. Jadual 10. Set 1, 50 siang padu asid hidroklorik 0.2 mol berian padu bertindak balas dengan serbuk zinc berlebihan. 90 saat diperlukan untuk mengumpul 50 siang padu gas hidrogen. Dalam set 2, 50 siang padu 0.2 mol berian padu asid sulfrik bertindak balas dengan serbuk zinc berlebihan. So, beza di sini ialah faktor apa? Pavitron. Pavitron. Yes. Boleh nyatakan faktor yang mempengaruhi eksperimen set 1 dan 2? Kepekatan. Kepekatan apa? Kepekatan ion hidrogen. Betul. Bagus. Kepekatan ion hidrogen dalam set 2 adalah lebih tinggi, maka masa yang lebih pendek itu 55 saat diperlukan untuk mengumpul 50 siang padu gas hidrogen. Okay. Surenta, ada tak? Ada. Ada cikgu. Sila tulis persamaan ion bagi tindak balas set 1. Okey cikgu. Fikri, Ya cikgu. kamu jawab 10B 2. Bandingkan kadar tindak balas antara set 1 dan 2 dan terangkan jawapan anda dengan teori pelanggaran. Okey. C. Makin juga boleh mempengaruhi kadar tindak balas antara asid dengan zinc. Huraikan satu eksperimen untuk menunjukkan bagaimana faktor ini mempengaruhi kadar tindak balas. Faktor makin. Taukis, Ya, cikgu. 10C itu macam mana jawab? Saya jawab. Prosedur eksperimen. Dah buat dah? Saya dapat. Terima kasih. Baca dulu. Okey. Sebuah besen diisi dengan air sehingga separuh penuh. Sebuah buret yang telah diisi dengan air diterbalikkan dalam besen itu. Buret tersebut kemudiannya diapitkan menegak menggunakan kaki rekod. 5 gram butiran zinc ditimbang dan dimasukkan ke dalam kelalangkon. 50 cm padu asid hidroklorik 0.2 mol DM padu disukar dan dituang ke dalam kelalangkon. 1 cm padu larutan kuprum 2 sulfat 1.0 mol DM padu disukar dan dituang ke dalam kelalangkon. Kelalangkon ditiup dengan serta-merta menggunakan ditutup dengan serta-merta menggunakan jari bersama dengan saluran penghantar. Ha? Jam Tutup guna jari. Penyumbat lah, penyumbat getah. okey. Jam brandy
dimulakan serta-merta, isi padu gas yang dibebaskan direkod setiap 30 saat, langkah 1 hingga 9 diulang tanpa me, tanpa menambah. larutan kuprum 2 sulfat. Kamu tahu apa fungsi lautan kuprum 2 sulfat di sini? Jadi makin. Prosedur kamu dah okey, cuma saya nak kamu tukarkannya kepada ayat aktif. Okey cikgu. Boleh? Boleh. Baik, bagus. Prosedur semua guna ayat aktif walaupun skema dia guna ayat pasif. Ayat aktif lebih senang untuk ingat. Okay. Persamaan ion set 1. Okay, betul. Okey, sudah tulis tak jawapan kamu dalam ayat aktif, nanti send dalam grup Okey cikgu. Okey, untuk ini kita tengok bagaimana untuk jawab soalan 8B2. Terminal positif adalah logam yang kurang elektropositif, jadi kedudukannya adalah di bawah dalam siri elektrokimia. XY, Y adalah terminal positif, maksud Y berada di bawah X dan kedudukannya kedua-dua ni sangat dekat. Maka beza keupayaannya adalah rendah 0.3. So, bagaimana hubungan antara kedudukan logam dengan nilai beza keupayaan adalah semakin jauh jarak antara dua logam dalam segi elektrokimia, semakin besar nilai keupayaan elektrod piawai. Okay. Mg dengan Cu, kita tahu kuprum adalah kurang elektropositif. Jadi kuprum ada terminal positif, jadi dia di bawah. So jaraknya paling jauh menyebabkan jarak antara magnesium dan kuprum paling jauh menyebabkan nilai beza keupayaan paling tinggi 3.1. Mg dengan X, X di bawah Mg, beza keupayaan 1.8. X dengan Cu, Cu adalah terminal positif. Okay, jadi bila susun kita susun ikut ni lah. Mg, XY dan Cu. Okay. Ramalkan nilai beza keupayaan dan terminal positif bagi pasangan logam X dan kuprum. Ini kita nak cari beza keupayaan pasangan logam X dan kuprum. Terminal positif ialah kuprum, betul. Beza keupayaan X dengan kuprum kita guna 3.1 tolak 1.8 tolak 0.3. Jadi kita dapat jawapan 0.3 lah. Semua kenapa jawapan kamu tak ada beri nilai beza keupayaan bagi pasangan logam X dan kuprum
Kenapa sini ada tambah 0.3? Saya tak faham. Cungkit. Cungkit. Wang Zunxiong. Ada tak? Zunxiong. Kenapa tak respon? Berapa 1.3 B ini? Saya tak faham. Yihan sudah buat. Ya. Jawapan B2 punya jawapan send dalam grup. Okey. Okay, kita cek jawapan. Teori pelanggaran faktor kepekatan. Ada tindak balas bagi set 2 lebih tinggi daripada set 1. Okay, betul. Kepekatan ion hidrogen set 2 lebih tinggi daripada set 1. Betul. First, bandingkan kadar tindak balas 2 banding faktor. 3. Keyword. Kata kunci faktor. Bagi kepekatan ialah bilangan ion hidrogen per unit isi padu. Bila ion hidrogen per unit isi padu dalam set 2 lebih tinggi daripada set 1. Frekuensi pelanggaran di antara atom zinc dan ion hidrogen dalam set 2 lebih tinggi daripada set 1. Betul. So, kat sini ayat frekuensi pelanggaran antara apa? Antara zarah-zarah berlanggar itu haruslah menunjuk kepada persamaan ion. Nyatakan jenis zarah atom zinc dan ion hidrogen macam ni. Okay, betul. Frekuensi pelanggaran berkesan di antara atom zinc dan ion hidrogen dan set 2 lebih tinggi daripada set 1. Okay, betul. So, ayat yang last ini cuma tambah perkataan berkesan saja. Okay. Fikri, ini dalam satu ialah per PR. Okey. Tunjuk langkah kerja ni. Siapa tahu punya ini? P2. Sila send jawapan dalam grup. Saya cuma tinggal satu soalan saja. Okay, saya tanya. Hairi, B2. Hairi, Ya, cikgu. B2 dah buat Macam mana buat? Sudah buat ke belum? Belum cikgu. Tak tahu ke tahu? Tak tahu. Okey. Jadi jawapan macam ini kawan takkan faham tau. Sebab itu saya nak pelajar lain share jawapan yang boleh buat orang faham.
Rui En, Yes, teacher. B2. Bagaimana buat ah? I also don't know. Oh, So I wait teacher to discuss this question. I want students to respond. I don't want to give answer directly. Trần Ân, tak buat. Saya pun tak tahu. Yang ini sebenarnya KDSM-nya. KDSM macam tak tanya. Tapi belajar jugalah ha. Sebab saya tak pasti KSS saya akan tanya ini tak. Okey, kita sama-sama belajar. Tengok Jihan punya penyelesaian. Kerana nilai Ino Kopong lebih positif daripada X. Oh, X dengan CU. X dengan CU maksudnya kalau ini ialah 1.0, jadi tambah 0.3. Okay, jadilah dapat 1.3. So, sudah faham tak? Kamu kaji ini ya. Saya tengok jawapan dia sudah faham. Sekarang sudah faham ke tak belajar? Siapa tak faham? Faham. Bagi belajar masih tak faham, tolong nanti study soalan di 2 ini. Okay? Okay. Ini apa? Persamaan 1/2. Oh, ini 1/2. Oke, saya ambil kehadiran. Tiba-tiba dah semua hadir. Okay, thank you, Bakis. PTPR masih akan diteruskan. Diharap tugasan Google Classroom itu tolong hantar. 15 orang belum hantar tugasan hari Ahad, 15 orang belum hantar tugasan hari Isnin. Nanti saya akan send list itu. Yang 4 Julai, Awinas, Seng Hong, Zenian, Wei Xiang, Kiu Ting, Chen En, Khairi, Fikri, Iza, Pavitran, Penny, Rachel, Nopakis, Surenda, Jun Xiong, Chen Sun belum hantar. Yang 5 Julai, Isnin, Awinas, Seng Hong, Zenian, Wei Xiang, nama sama. Kiu Ting,
Ihan, Chen En, Hairi, Fikri. Pavitran, Rachel, Balkis, Rayan, Surenta, Junjung, Chen Sun. Kalau masih tak tahu siapa belum hantar, sendiri tak lupa, nanti tengok grup ini list. Harap hari ini boleh siap kerana saya nak isi senarai kehadiran PDBR berdasarkan status penghantaran tugasan di Google Classroom. Harap faham, harap maklum. Nanti saya cek, okay, Surenta. Saya akan double check lagi. Okay, diharapkan belajar siapkan tugasan dan hantar ke Google Classroom. Terima kasih kepada semua mengikuti sesi PDBR hari ini. 谢谢老师，拜拜。 Bye-bye. Cikgu. Terima kasih cikgu.